Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia yang taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk kita meneruskan kuliah subuh harian kita, dan kita menggunakan kitab Tafsir Ibnu Katsir, dan kita berada pada ayat 272 hingga 274. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doa Ustaz Syamiruddin Suri Ayuna Homid. Amin amin. Ustaz Syamil ni anak anda kepada tuan guru kami Syekh Zainul Asri. Mudah-mudahan Ustaz Syamil pun menjadi alim ulama yang hebat suatu hari nanti. Misinah Waalaikumsalam. Surah ini Ahmad Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah kita nak tengok kepada tafsiran dia. Muka-muka surat 476. Saya menggunakan kitab tafsir Ibnu Kathir, keluaran Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, penerbit Insan Kamil. Waalaikumsalam Amizatul Zarina IP. Amin amin. Warisan media, alhamdulillah. Nazatul Naina, Khairul Ikmal Aziz. Waalaikumsalam. Nurul Hilwara, Sarina Hashim, War WKN Alawassalan Iqbal. Baik, saudara semak, kita sambung, kita tengok dia punya tafsiran ya. Abu Abdurrahman An-Nasa'i berkata daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas merupakan sallallahu alaihi Muhammad ahli mufassir, ahli tafsir Al-Quran yang paling utama, yang paling terkemuka. Sallallahu alaihi Muhammad, berkat daripada doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Berkat daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjadi ulama ataupun orang yang paling alim dan faqih dalam sallallahu alaihi Muhammad, ilmu pentafsiran Al-Quran. Sehingga kan subhanallah, semua daripada sallallahu alaihi Muhammad, kitab-kitab tafsir yang ada dirujuk daripada kitab tafsirnya Ibnu Kathir rahimahullah, tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Abdurrahman An-Nasa'i berkata daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, dahulu kaum muslimin tidak suka nasab mereka dikait-kaitkan dengan orang musyrikin. Maka mereka meminta diberi rukhsah dalam masalah ini dan mereka pun mendapatkannya. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Sadaqallahul azim. Surah Sallallahu Alaihi Muhammad Al-Baqarah 272. Bukanlah kewajipanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan apa sahaja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahala itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan kerana mencari keredaan Allah. Dan apa sahaja harta yang baik yang kamu nafkahkan, nescaya kamu akan diberi pahalanya yang cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan diinaya, yakni dirugikan. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah taala. Jadi subhanallah, saya kisahnya pada zaman Nabi SAW dipanggil asbabun nuzul, sebab turun ayat ni. Yang pertamanya kisahnya dan terkait dengan hadis ni ialah bagaimana orang-orang mukmin pada zaman Nabi SAW, dia tak suka nama-nama daripada nasab daripada itu dikaitkan dengan orang-orang musyrikin zaman Nabi SAW.
Jadi kadang-kadang timbullah keluhan pasal apalah aku tak, nah pasal apalah depa tak mau masuk Islam, malu ni nak mengaku keluarga depa nu tok apa ni, mak ayah depa, tok wan depa nu duduk dalam salat ala sayyidina musyrikin, malu. Lalu subhanallah sayyidina tuan-tuan, lalu apa Allah kata, laisa alaikum hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Bukan kamu ni nak bagi apa, nak bagi hidayah, bukan kamu ni nak bagi petunjuk kat depa, bukan kewajipan kamu nak bagi hidayah kat seorang, melainkan Allah akan bagi hidayah kepada siapa yang dia nak. Tengok bagaimana yang berlaku kepada baginda Nabi SAW sampai ke tahap Abu Talib. Sampai Abu Talib ni susah payah dengan Nabi SAW. Kita duk cerita baru ni, sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kita Kak Yah Husni Hasir, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih. Kak Yah pun tengok juga. Baik, sallallahu alaihi Muhammad, Abu Talib duduk dengan Nabi SAW, jaga Nabi SAW pada kecil. Kemudian sampai berlaku peristiwa peristiwa pemboikotan kepada Nabi SAW sampai 3 tahun. 3 tahun tak ada benda nak makan. Siapa yang duduk dengan mereka? Siapa yang pertahan mereka? Siapa yang buat keluar dan tenangkan mereka di satu tempat, nama perkampungan Abu Talib. Siapa? Abu Talib. Sallallahu alaihi wasallam. Susah payah dengan Nabi, pertahan Nabi sedaya yang termampu dia. Tapi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, sehingga Nabi SAW dia panggil apa? Pujuk dia akhir hayat dia pujuk, mainlah aku akan jadi saksi padamu, aku akan pertahankan kamu, sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi tetap akhirnya dia kekal dengan agama dia. Sallallahu alaihi wasallam, dia kata dia tetap kekal dengan agama nenek moyang dia. Lalu tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, Allah pujuk macam mana? Laisa alaikum hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan kamu nak bagi hidayah. Sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita ni apa ni? Ajak je. Ustaz, kawan saya tu Ustaz tak mau sembahyang Ustaz. Ajak je. Ustaz, suami saya Ustaz, Allah sallallahu tak mau sembahyang, tak mau apa. Ajak je. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, hidayah Allah bagi. Jangan sampai tak ajak langsung. Kawan-kawan kita yang masih belum Islam, ajak je dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, payahlah Ustaz. Bukan kamu nak bagi hidayah. Allah akan bagi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asar di atas juga diriwayatkan oleh Abu Huzaifah Ibnu Mubarak, Abu Ahmad Az-Zubairi dan Abu Dawud Al-Hadrami. Mereka meriwayatkan daripada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa dahulu Nabi SAW memerintahkan agar tidak bersedekah kecuali kepada orang muslimin saja. Ada satu ketika Nabi SAW sallallahu alaihi Muhammad memerintahkan sallallahu alaihi Muhammad hanya bagi sedekah kepada orang mukmin sahaja. Zaliha Muhammad kata, suara tersekat-sekat. Okey ke sahabat-sahabat? Ada masalah dengan suara ke? Tolong komen Ustaz. Kuat-kuat. Kalau ada masalah dengan suara, tolong maklumkan supaya saya boleh Ustaz Ismail. Hamidah, assalamualaikum, daripada first time daripada Perth, Australia. Ahlan wa sahlan, first time follow. Masya Allah, terima kasihlah Hamidah. Sallallahu alaihi Muhammad sudi untuk ikut sekali, insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian kita menjadi manfaat pada semua, insya-Allah. Lain clear okey ya. Okey, Durah okey, Nurcu okey, Irwan okey, Ramlah Ismail daripada Singapura, ahlan wa sahlan, clear. Azura Rahmat. Baik, saya semak dulu kata dalam riwayat tersebut sallallahu alaihi Muhammad, satu ketika Nabi SAW tidak membenarkan untuk sedekah diberikan kepada selain daripada orang mukmin sahaja. Itu kisah dia. Perintah ini berlaku terus sampai turunlah firman Allah Ta'ala, laisa alaikum hudahum, bukanlah kewajipanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk sampai ke akhir hayat. Maka setelah turunnya ayat ini, Rasulullah memerintahkan untuk bersedekah kepada sesiapa pun yang meminta daripada semua kalangan beragama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hadis ni hadis dhaif. Riwayat Imam As-Suyuti rahimahullah taala, sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia mengikut pada riwayat ni, pada ketika sebelumnya Nabi SAW hanya bagi
kalau sahabat-sahabat nak bagi sedekah hanya kepada orang mukmin saja. Kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad, lepas turun ayat ni, barulah dibenarkan untuk bagi kepada siapa sahaja. Ustaz, kalau ada orang bukan Islam minta sedekah, boleh tak kami bagi? Boleh. Ada orang bukan Islam nak minta bantuan, boleh tak kami bagi? Boleh. Kita tengah duduk makan, tiba-tiba ada satu, tuan sedang makan? Ya. Lagi mau tanya, kita duduk tengah makan lagi dia tanya, tuan sedang makan kan? Sedang makan. Dia kata, Assalamualaikum, apa ni tuan, kami daripada pusat kebajikan, nama dong apa nama apa-apa lah, nama Cina kan. Lalu Ustaz Syamad dia kata, kami bantu kepada ni orang-orang yang susah. Lepas tu ada apa ni, sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tak ada mak ayah apa-apa semua sebagainya, kami tolong, kami buat bantuan ni. Boleh tak minta sikit sumbangan? Boleh tak kita nak bagi? Boleh tak? Boleh. Yang tak boleh apa? Kami daripada persatuan ni, kami buat program untuk Kong ni, untuk pusat apa ni, dia panggil apa, sallallahu alaihi wasallam, yang terkait dengan keagamaan, yang tu tak boleh. Selagi yang tak ada terkait dengan keagamaan, silakan, tak ada masalah apa. Faham ni? Saya susah ni, tak ada benda nak makan apa semua, dia bukan Islam, boleh tak bagi? Boleh. Dapat tak pahala? Dapat. Boleh, tak ada masalah apa. Mudah-mudahan dengan bantuan yang kita bagi, dia cenderung hati dia kepada Islam. Ada seorang hari tu saya jumpa, cerita, saya jumpa sallallahu alaihi wasallam Muhammad, saya pergi isi minyak, dia kenal saya pun heran dia kenal saya. Kau ni ustaz? Oh, ustaz. Ustaz, sambil dia pergi sini, memang siapa saya tolong bom minyak ustaz. Dia pun tolong bom minyak. Kemudian dia kata, dia duduk kerja kat sisi minyak tu. Kemudian dia kata kat saya, ustaz tahu tak, saya ni nasib baik iman saya kuat je ustaz. Nasib baik iman saya kuat, saya pertahan ni. Pasal apa ni tiba-tiba duduk marah ni. Ustaz tahu, anak saya dapat offer untuk mengaji engineering dekat UK, engineering kalau tak salah saya, dekat UK dia kata. Lepas tu saya tak ada duit ustaz, tapi anak saya minat tu, dan anak saya mengaji pandai ustaz, dan dia dapat offer tu, dan saya rasa macam saya nak sangat anak saya happy. Habis tu saya pun buatlah, minta dekat, tolong dekat ni, minta tolong dekat karya, minta tolong dekat masjid, bla bla, minta tolong orang yang dekat dengan saya. Ustaz, dia pun tak boleh tolong saya ustaz. Ustaz tahu tak siapa yang mai jumpa saya? Siapa? Dia kata, padri tempat saya mai jumpa saya. Saya tak pergi kat dia ustaz, dia mai kat saya. Dia dengar kisah ni, dia mai kat saya ustaz. Saya tak pergi kat dia, dia mai kat saya. Dia kata, ustaz, dia kata, abang, anak abang nak pergi mengaji dekat ni. Kami sponsor semua. Setiap bulan, setiap semester kami akan bayarkan. Siapa bayar? Gereja bayar. Allahumma salli ala sayyidina. Dia kata, ustaz, saya kalau saya tak fikir saya ni nak jaga iman saya ustaz, saya ambil. Dia kata apa? Tak apa, gereja bayar semua. Lepas tu nanti bila dah kerja nanti, bagi balik sikit je daripada jumlah tu. Berapa persen saya tak ingat, 5% lagi tu lah kot daripada gaji tu, untuk masukkan ke dalam tabung gereja. Yang tu je kami nak. Tak payah masuk Kristian tak. Kami bukan suruh masuk Kristian. Kami nak tolong yang tu je nanti, supaya nanti lepas daripada ni, bagi balik, contribute balik 5% kot daripada gaji ke apa sebagainya kepada tabung tu. Yang tu je yang kami nak. Subhanallah. Dia kata, ustaz, saya, tuan-tuan, ustaz Simat, ni ujian lah ni. Alhamdulillah tuan-tuan, banyak saya deal dengan, kita sendiri pun pejabat zakat ada, sallallahu alaihi wasallam, kita sendiri pun wakil pada pejabat zakat negeri Kedah sebagainya, ustaz Simat, tuan-tuan. Lepas tu lah ni banyak NGO, pihak yayasan duk bagi sumbangan apa semua. Kalau kena channel dia okey. Tapi saya nak cerita bahawa sallallahu alaihi wasallam, ada orang dia mengambil kesempatan itu sebagai jalan dakwah. Dia dakwah lah cara dia. Dan kita patutnya kita pun guna ni sebagai jalan dakwah kita kepada orang bukan Islam juga. Sallallahu alaihi wasallam, kalau kita buka gebuk apa dia panggil, gebuk rezeki dekat masjid kan, sallallahu alaihi wasallam, boleh tak kita bagi gebuk rezeki tu juga kepada orang bukan Islam? Apa juga untuk dia pemai ke masjid, bukan kita pergi tempat depa. Tak payahlah kita, tak apalah, tak salah duk pergi buka puasa tempat depa ke, kita nak pergi buat program apa tempat dia, panggil depa mai tempat kita supaya depa kenal keindahan. Kami buat program juga. Kami buat program di ni Darul Faizi ni, tempat saya ni. Saya buat program kat Darul Faizi ni, buat kayuhan, buat jambori, kayu baskel.
Salih alaihi wasallam, panggil. Semua yang mai tu tuan-tuan bukan sekat orang Islam, termasuk orang bukan Islam. Termasuk orang daripada Thailand, orang negara-negara luar dan sebagainya. Buat program salih alaihi wasallam. Tuan-tuan, dan bagi tazkirah, dan depa dengar tazkirah. Depa main nak kayu basikal, depa dengar tazkirah. Mai ada satu kes buat program kat masjid, tuan-tuan tahu tak? Ada seorang tu dia apa ni, orang bukan Islam. Dia masuk, saya nak masuk tengok dalam masjid boleh tak? Dia kata, pasal apa nak tengok apa? Nak tengok Tok Kong dulu, tahu mana? dia imagine kata, mesti ada kita semayang tu menghadap ke Tok Kong. Saya nak tengok Tok Kong, Tok Pek Kong tu duduk kat mana dia duduk. Lalu saya kata, masuk tengok. Tak ada pun apa ni Tok Kong ni. Dia kata, tak ada, kami bukan menghadap pada Tok Kong macam tu. Kami cerita, ambil peluang tu cerita sikit. Dia kata, oh macam tu keadaannya. Boleh tak nak pinjam toilet saya? Boleh, tak ada masalah, masuk toilet apa sebagainya. Keluar, oh bersih ni toilet apa. Tuan-tuan, kita gunakan apa saja jalan untuk kita salih ala sayyidina Muhammad menyampaikan agama dan supaya dia perkenal Islam. Paling tidak pun dia tak benci pada Islam. Paling tidak pun dia tak benci pada Islam. Kita buat program-program macam tu. Tuan-tuan, termasuk kadang-kadang kita memberikan sumbangan, kita bagi sumbangan, tuan-tuan, kita memberikan bantuan dengan harapan mudah-mudahan dia cenderung pada Islam. Oh, orang Islam mai tolong dia, ramai-ramai orang yang mai orang Islam yang mai tolong dia sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina mai tolong keluarga dia, mai tengok sebagainya. Mudah-mudahan dia jadi jalan hidayah. Sedangkan Allah habaq laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Bukanlah kamu nak bagi hidayah kat depa ni, tapi Allah lah yang akan bagi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Waalaikumsalam Rosnah Siti Masliza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurlam Cik Soh Kina Bakery ala wasalan. Zaini Abdul Razak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Akan kami paparkan hadis Asma binti Abu Bakar As-Siddiq ketika menafsirkan firman-Nya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, la yanhakumullahu 'anil ladzi lam yuqatilukum fid din wala yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kamu, yakni untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama dan tidak pula mengusir kamu daripada negeri kamu. Surah Al-Mumtahanah surah ke-60 ayat ke-8. Firman Allah, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya untuk diri kamu sendiri. Semakna dengan firman Allah Ta'ala, man amila salihan fali nafsih, barang siapa yang beramal salih yang baik, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Surah Fussilat ayat surah 41 ayat 46 dan Al-Jathiyah surah ke-45 ayat 15. Dalam Al-Quran masih banyak ayat yang semisal dengan itu. Allah nak beritahu kat kita, kalau kita sedekah, kita bagi sumbangan, kita bagi wakaf, bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Nah, untuk diri kita sendiri, tuan-tuan, saya selalu duk pujuk tuan-tuan, semayanglah sunat witir, tuan-tuan semayanglah sunat qabliyah ba'diyah tu, semayang sunat-sunat rawatib tu, bukan untuk orang lain, untuk kita. Tuan-tuan baca Al-Quran bukan untuk orang lain, untuk kita. Tuan-tuan sedekahlah bukan untuk orang lain, untuk kita. Tuan-tuan tak payah duk harap orang lain tolong buat kat kita. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan faham tak? Bagi sedekah, jangan duk harap orang tolong buat kat kita. Ada orang bagi himpun duit. Saya pernah cerita satu kisah kan. Dia sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, lepas daripada sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Zarina IP tanya, ustaz, agaknya berapa persen daripada gaji yang bagus untuk dibuat sedekah? Yang pertamanya 2.5% daripada pendapatan kita setelah simpanan kita, setelah kita tolak daripada keperluan kita tu, yang tu tolong locate untuk sedekah, infak wajib dia panggil. Apa infak wajib tu? Zakat. Nah, itu yang nombor satu. Selebihnya terpulang kepada kemampuannya. Jamilah Abu Bakar, Kak Milah, ahlan wa sahlan. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, muslim-muslimat, lokit. Tuan-tuan, ada ni mak ada kat sini, Kak Milah ni, mak depan ni. Mak kain salam. Betul ya, mak? Mak kain salam. Betul. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia
Anak dia kaya raya tuan. Anak dia kaya raya. Salah seorang pada anak dia kaya raya. Lalu tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tiap-tiap bulan dia akan bagi ribuan ringgit bahkan sallallahu alaihi wasallam kepada ayah dia. Bagi. Ayah dia nak apa? Buat rumah besar. Nak apa? Masuk duit. Sampai subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, ada puluhan ribu dalam akaun dia. Puluhan ribu. Sedangkan ayah dia dah sakit lah. Tak ada apa dah sallallahu alaihi wasallam. Sakit lah. Sakit, nak pergi jalan mana tak boleh, nak belanja apa tak. Duit tu kumpul kat dalam tu. Sampai subhanallah, takdir Allah meninggal. Ni saya nak cerita ni jadi pengajaran. Bila ayah dia meninggal, duit tu jadi apa? Jadi faraid lah. Habis faraid. Faraid bukan turun dekat kawan yang bagi saja. Turun kat semua. Yang miskinnya dapat, yang kayanya dapat, yang lebih kaya pada kawan tu pun dapat. Dan takdirnya family dia semua orang berniaga. Kebanyakan daripada mereka orang berniaga. Seorang dua aja yang kerja. Kebanyakan orang berniaga. Bila orang berniaga dapat duit buat apa? Modal lah. Buat pusing modal lah. Buat rolling. Faham tak? Salih ala syamat. Kemudian tuan-tuan, ada yang beli kereta, ada yang apa sebagainya. Salih ala syamat. Lalu subhanallah, saya syamat apa dia? Saya nak tanya ni. Mana dia tu? Muhammad Razin Sahajan. Ustaz, mohon tanya, kalau kita infak cara menabung ke masjid, adakah dikira sebagai zakat? Tak. Yang tu bukan zakat. Yang tu adalah sumbangan kita kepada masjid. Nah, masjid dan masjid bukanlah asnaf zakat. Masjid Musalli ala Sayyidina Muhammad bukan asnaf. Dia tak termasuk pada asnaf yang 8. Nah, salli ala Sayyidina Muhammad. Melainkan ada tutuk guru yang mengajar dalam masjid itu sebagainya yang boleh terima zakat daripada asnaf fi sabilillah, itu lain cerita. Tapi masjid bukan asnaf. Baik, saya simak. Jadi, tuan-tuan, pakat-pakat dapat. Bila pakat-pakat dapat semua, pakat-pakat rolling lah, ada beli kereta, ada beli rumah sebagainya. Tuan-tuan, anak yang bagi sumbangan yang tiap-tiap bulan duk bagi ke apa dia tu, tak puas hati lah. Telefon kita. Dia kata, sallallahu alaihi wasallam, dia kata, Ustaz, ni, Ustaz tahu tak? Dia ceritalah kronologi dia tu. Tiap-tiap bulan saya bagi apa semua, saya rasa tanggungjawab pada. Ni anak-anak yang lain ni, bila dapat duit, awak tak boleh fikirkan duit tu bukan duit depa. Depa pi bagi dekat, depa pi beli kereta lah, pi buat apa renovation rumah lah, pi buat model niaga lah apa semua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia kata. Sallallahu alaihi wasallam, awak tak boleh ke ambil duit tu pi bagi wakaf ke, pi bagi sedekah ke bagi pihak bapa tu? Tu bukan duit depa. Saya kata, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, salah. Salah tahu mana? Duit tu duit depa lah. Duit depa, sallallahu alaihi wasallam. Mana? Macam mana duit depa pula? Sebab duit faraid, pusaka dia. Depa nak beli kereta ke, depa nak buat apa ke, semua tu hak depa. Pasal duit tu dah jadi duit depa. Kalaulah anak-anak tu ada sikit, dia panggil apa Ustaz Syamad, rasa untuk dia infak, itu jadi apa ni? Bonus dekat bapak tu bila bapak tu meninggal. Kita nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu kalau nak buat kebaikan, jangan tunggu, jangan harap anak-anak tolong buat kat kita. Depa ada keperluan kehidupan depa. Nah, kalau tuan-tuan ada duit lebih sikit, tuan-tuan ada harta lebih sikit, tuan-tuan nak bagi wakaf, tuan-tuan bagi waktu tuan-tuan hidup. Buat siap-siap kat diri kita. Tak payah duk tunggu orang lain buat kat kita. Sebab belum tentu orang lain boleh tolong buat kat kita. Kita ada duit, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, kita ada kemampuan kita untuk kita bagi infak waktu kita hidup ni. Bagi siap-siap. Sebab apa? Sebab kalau mati, harta tu bukan jadi harta kita dah. Tak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Harta tu akan jadi siapa? Harta anak-anak kita. Harta waris. Kalau dia tak mau bagi infak, bagi pihak kita, hak dia, tu duit dia. Kalau dia boleh bagi pihak kita, alhamdulillah, tu bonus untuk kita. Tapi cuba renung tengok, pejam mata tengok anak-anak kita tu. Tuan-tuan sekalian, agak-agak kalau dia dapat 10,000 seorang lah daripada apa yang kita duk simpan tu, agak-agak rajin dah dia nak bagi separuh ke, dia nak bagi suku ke. Motor dia pun banyak tak habis. Ni. Tiap-tiap bulan pun duk telefon, mak tolong sat, mak tolong sat, mak. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan faham tak ni? Jadi jangan duk harap orang tolong buat. Biar kita selesai kat kita dulu siap-siap. Sallallahu alaihi wasallam, sebab orang belum tentu orang boleh tolong buat kat kita. Tu ingat tu ayat tu elok Allah kata apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad,
man amila salihan fali nafsih. Barang siapa berbuat amal soleh, maka adalah untuk diri dia sendiri. Dia faham tak maksud macam mana? Jangan duduk tunggu orang. Ada seorang tu, kalau dia salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia kata, saya lepas saya mati, ustaz, dia kata, saya tu harta saya tu semua saya nak wakaf bagi kat madrasah ustaz. Semua tu lepas dia mati, semua harta tu dia nak wakaf bagi madrasah. Nanti apa, bila nak mati dah. Tak, tuan-tuan, sebenarnya kalau dia sebut macam tu, yang sah hanya 1/3 saja daripada keseluruhan harta dia. Sebab selebihnya tetap akan turun pada tafarid. Waktu apa-apa tuan-tuan buat siap-siap waktu hidup di dunia. Jangan tunggu mati, sebab belum tentu orang lain boleh tolong kita. Anak-anak kita belum tentu mereka boleh tolong kita. Mereka pun ada keperluan mereka pun ada hajat mereka. Mereka ada urusan mereka yang mereka perlu selesaikan. Faham tak? Dan takkan jadi, tuan-tuan, tuan-tuan sedekah, pahala tu akan balik kat tuan-tuan. Tuan-tuan sedekah, kelebihan daripada sedekah tu yang Allah akan bagi, dia akan balik pada diri kita sendiri. Keberkatan dia, gantian dia, Allah sebut tentang bahawa tak akan berkurang harta orang sedekah. Nabi sebut tak ada berkurang harta orang sedekah. Allah sebut Allah akan gantikan balik. Sallallahu alaihi wasallam berniaga dengan Allah yang tak akan pernah rugi. Semua kelebihan tu akan balik kat kita. Dia tak akan pergi kat orang sebelah kita. Cuma ahli keluarga kita akan menumpang barakah dia, hasil daripada apa yang kita buat. Buat, tuan-tuan ingat, tuan-tuan buat apa amalan pun, tuan-tuan ingat satu benda je. Apa dia? Saya buat tu, semuanya akan balik pada diri saya balik. Buat tu, semua akan balik pada diri saya balik. Sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, ingat apa ni? Belum tentu orang lain boleh tolong buat bagi pihak kita. Boleh tak ni? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ustaz, saya menjaga kakak yang lumpuh sepenuhnya. Sam tanya, boleh tak saya mewakilinya untuk sedekah wang miliknya yang ada dalam simpanan dengan izin dia? Kalau dia kata, adik tolong Ustaz pergi bagi sedekah ni, ambil duit tu bagi, pergi buat. Dia lumpuh, dia masih boleh, dia masih ada akal, dia masih boleh beritahu dekat kita apa sebagainya. Kalau dia suruh boleh. Kalau dia kata tak, jangan, dia nak pakai nanti kut ada keperluan apa, jangan duk pandai-pandai ambil duit dia untuk pergi sedekah, tak boleh. Itu bukan hak kita. Boleh tak? Pak Long Bikers, Alhamdulillah wassalam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Betul izah mia razak, harta yang digandakan oleh Allah. Harta akan digandakan sebab nikmat Allah itu luas. Wassalamualaikum warahmatullahi latifah ma'ruf, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okay nak? Nuriha Makdum kata, tak mati-mati tiba-tiba nyanyuk, na'udzubillah. Siap semua untuk harta selepas mati. Allah Akbar. Tak tahu kan, sallallahu alaihi wasallam, spare siap-siap, simpan siap-siap di jalan akhirat supaya kita boleh kutip kat sana. Baik, firman Allah, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan janganlah kamu membelanjakan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan kerana mencari, kalau dalam perkataan disebut wajah Allah, tapi ulama mufassirin menyebutkan dia sebagai mencari keredaan Allah, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Berkenaan dengan ayat ini, Imam Hasan Al-Basri berkata, nafkah seorang mukmin untuk dirinya sendiri, yakni termasuk dalam kategori infak, dan orang mukmin tidak akan berinfak kecuali untuk mengharapkan redha Allah. Ini kunci dia. Atas apa yang kita perlu buat, atas apa yang kita nak buat dalam kehidupan kita, tuan-tuan, buat untuk mencari redha Allah. Tuan-tuan ingat satu benda ni, nak buat apa pun dalam hidup, buat kerana redha Allah, bukan pasal apa-apa yang lain. Pasal apa sedekah ni? Sebab saya duk dengar kalau sedekah Allah akan ganti balik 10 kali ganda. Kami akan dapat ni bisnes ni makin maju. Bisnes, ada orang tu dia buat bisnes, kemudian dia sedekah, bisnes dia makin maju. Ustaz, saya sedekah ni, saya nak jadi macam dia, supaya sedekah ni saya makin maju perniagaan saya. Faham ni? Dapat kekayaan dan kelebihan daripada sedekah itu bonus setelah kita bersedekah kerana Allah.
Boleh faham tak? Tuan-tuan, bukan setakat yang tu, Allah bagi macam-macam yang lain lagi. Allah bagi ketenangan dalam hidup, Allah bagi ke keluarga yang sakinah, Allah bagi keberkatan dalam kehidupan, sampai Allah masuk dalam syurga Allah. Bukan setakat dapat kaya. Kalau kita sedekah, Allah tak bagi ganti dengan kekayaan tu pun, banyak benda lain lagi yang Allah akan bagi. Faham tak ni? Letak nombor satu tu, buat apa pun untuk redha Allah SWT. Tuan-tuan nak puasa sunat ni, ada orang tulis kat situ, esok bermulalah diet saya untuk menguruskan badan untuk berpuasa sunat. Dengan berpuasa sunat Syawal, kita dia nak start puasa Isnin, tulis dalam Facebook dah, esok bermulalah program diet saya untuk menguruskan badan dengan puasa 6. Pasal apa? Pasal lepas raya itu dia puluh untuk makan. Waktu raya itu dia puluh makan, badan dia pun dah naik dah sikit dan sebagainya. Saya semak dia kata esok nak mula program diet. Jadi subhanallah, salih ala Sayyid Ahmad, seolahnya nak bagi kita macam nak puasa untuk kuruskan badan. Tapi puasalah kerana Allah, kamu akan dapat kurus badan. Puasalah kerana Allah, kamu akan dapat sihat. Puasalah kerana Allah, kamu akan dapat semua kelebihan tu. Buat apa saja niat kerana Allah tu. Selebihnya Allah akan bagi kita dalam bentuk bonus. Faham tak ni tuan-tuan muslimat? Tapi kalau tuan-tuan buat satu benda tuan-tuan untuk tu, tuan-tuan belum tentu tuan-tuan akan dapat. Tuan-tuan buat sesuatu sebab nak orang puji. Nur Azizah Sudin, saya nak wakafkan atas nama arwah mak dan abah saya yang telah meninggal dunia. Boleh tak Ustaz, dan bagaimana cara dia? Tu yang paling baik disebut anak yang soleh. Anak soleh ni tuan-tuan, dia buat apa pun dia teringat mak ayah dia yang telah meninggal dunia. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, tu tolong komen satu, hajar lat tanya tu. Jadi Ustaz dia tuan, bagi bila dia sedekah, dia infak, dia wakaf, dalam hati dia aku bagi sallallahu alaihi infak ni sallallahu alaihi Muhammad untuk ibu dan ayah. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, apa yang kita buat nanti mudah-mudahan anak-anak kita akan buat benda yang sama kita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Baiklah tuan-tuan, kalau kita buat kerana selain daripada Allah, kita mungkin akan mendapat kecewa. Faham tak tuan-tuan? Tuan-tuan bagi infak salli ala sayyidina Muhammad sebab tuan-tuan nak kaya. Tuan-tuan bagi infak sebab tuan-tuan nak supaya bisnes tuan-tuan makin maju. Tiba-tiba tak dapat. Tahu pasal apa tak dapat? Sebab Allah tahu, sallallahu alaihi Muhammad, kalau dia dapat kekayaan tersebut, dia akan rosak. Kalau dia dapat kekayaan tersebut, maka dia akan rosak. Dalam satu hadis qudsi Allah menyebutkan, hambaku sallallahu alaihi Muhammad, aku bagi dia kaya sebab dia tak boleh miskin. Kalau dia miskin, dia jauh daripada aku, dia kufur pada aku. Ada hambaku yang aku bagi dia miskin, dia tak boleh kaya sebab kalau dia kaya, dia jauh daripada aku. Ada hambaku aku bagi dia sihat, dia tak boleh sakit sebab kalau dia sakit, dia kufur pada aku. Jadi Allah tahu kedudukan, maka Allah bagi dekat dia sesuai dengan dia minta nak kaya dengan sedekah dia tu, mudah-mudahan dia kaya. Tiba-tiba Allah tak bagi kekayaan tu. Sebab apa? Sebab Allah tahu dengan kekayaan tu sekali dia akan rosak, maka Allah selamatkan dia. Tuan-tuan, tapi dia sedekah sebab yang tu, maka dia akan kecewa bila tak dapat. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, walhal ada Irwan Ayub tanya, sedekah cara diam-diam atau secara terbuka, mana lebih baik? Yang ni saya nak minta Ayub tengok balik kuliah yang yesterday. Kuliah semalam. Kita cerita panjang tentang sedekah sallallahu alaihi Muhammad, berkisahkan daripada ayat 270 sampai 271, ada bincang tentang yang mana lebih baik, sedekah sembunyi ataupun sedekah sallallahu alaihi Muhammad terang-terang. Ni faham tuan-tuan sekalian macam mana? Tuan-tuan buat sedekah ataupun tuan-tuan buat infak atau buat kebaikan untuk dapat sallallahu alaihi Muhammad, acknowledgement daripada manusia. Dia panggil apa? Penghargaan manusia. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, manusia waktu dia suka kat kita, dia puji kita semua. Semua puji, semua baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, bila dia tak suka kat kita, tuan-tuan, semuanya tak elok, semuanya tak kena. Faham tak ni Ustaz? Manusia tuan-tuan bukan semua, tuan-tuan, bukan semua orang akan setuju dengan apa yang kita buat. Tuan-tuan buatlah pi lagu mana pun, tuan-tuan buat baik pun orang kata.
Tuan-tuan buat jahat pun orang kata salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lalu subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad. Wan Intan tanya, betul tak? Pernah dengar seorang ustazah ni beritahu bersedekahlah dengan niat untuk kawan-kawan yang mungkin kita pernah zalimi, berbuat dosa dulu, orang yang kita dah lost contact dengan kenalan-kenalan lama kita dulu yang kita buat. Tuan-tuan, cara untuk minta maaf, kalau kita ambil harta daripada seseorang waktu hidup dia, waktu dulu-dulu kita terambil duit dia, terambil harta dia, maka cara taubat nasuha ialah dengan kita memulangkan kembali apa yang telah kita ambil daripada dia. Ni. Tapi cari tak jumpa, cari tak jumpa. Kita ingat dulu kita pernah ambil duit orang, katalah RM200. RM200. Dia duk simpan tabung dia, tuan-tuan. Kita hari tu tak bayar motor, tak lepas apa, pergi pecah tabung dia. Duk geng-geng satu rumah haluan. Faham ni Ustaz Simat? Tapi ngaji, nak kena bayar balik macam mana nak kena balik, cari tak jumpa. Telefon kau carilah Facebook apa semua. Mana Ustaz Simat, tuan-tuan? Kita duk cari nama dia, nama Rosli apa benda tau, cari tak jumpa. Rupanya Facebook dia nama pengusung keranda. Mana nak cari? Sebab tu saya duk kata apa, tuan-tuan kalau boleh tuan-tuan guna nama betul-betul lah dekat Facebook ke dekat ni. Pasal apa? Senang orang nak doa kat kita. Wah ni tuan-tuan disuruh apa semua Ustaz Syahmat, tuan-tuan. Dia kata apa? Ustaz tolong doa kat saya nanti Ustaz pergi Mekah tolong doa kat saya. Tengok nama Facebook dia pun nama apa? Bunga Emas lah. Dan sebagainya. Kita, ya Allah engkau berilah kebaikan kepada bunga emas ni. Ni tuan-tuan, jadi susah. Buat nama betul-betul tak apa, senang kawan-kawan nak cari apa sebagainya. Tuan-tuan Salih Syahmat, lalu tuan-tuan yang dirahmati sekalian Syahmat, cari tak jumpa. Maka apa kita boleh buat? Cara dia ialah kita bagi infak atau kita bagi sedekah bagi pihak dia atas jumlah yang kita ambil daripada dia dulu ni. RM200 pergilah dekat bank ataupun pergilah dekat masjid apa semua, ni infak niat atas nama dia. Kemudian Salih Syahmat, tuan-tuan, tapi tak, kalau satu jumpa balik dia, hari ni baru sedekah, esok jumpa, 3 tahun dah cari tak jumpa. Elok sedekah hari ni, esok dia main, dia kata jumpa kita, hang dulu ambil 200 aku. Main balik. Tuan-tuan, wajib bagi balik kat dia. Ni kita pun kata kat dia, oh lah aku cari hang 3 tahun dah, kemarin baru pergi sedekah kat masjid, kemarin baru pergi sedekah 200 kata. Sedekah lah kata, aku bukan nak duit tu sedekah, aku nak duit tu balik. Kena bagi balik duit tu kat dia. Yang 200 dia apa? Mudah-mudahan Allah bagi pahala tu dekat kita. Tuan faham dah ni? Salli ala Sayyidina, tu cara dia. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, Laili, Allahumma salli ala Sayyidina, Kecum sebagainya. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salbiah Isa, kalau orang tu bukan Islam, sama hukum dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ambil duit orang yang bukan Islam, kita kena pulangkan balik dekat dia. Tak menghalalkan harta, salli ala Sayyidina Muhammad, tak menghalalkan harta walaupun dia bukan Islam. Salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh faham tak? Baik, kita sambung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buat apa saja tuan-tuan, buat kerana Allah. Jangan buat. Allah sebut, Nabi SAW sebut tadi, barang siapa yang melakukan, barang siapa yang mencari redha Allah, dengan dalam kemurkaan manusia, maka Allah akan salli ala Muhammad menjaga daripada kalangan manusia. Barang siapa yang mencari redha manusia dengan mengundang kemurkaan Allah, maka Allah akan melepaskan dia kepada manusia. Dengan maksud Allah akan membiarkan, Allah tak ambil tahu pasal dia. Allah biarkan manusia akan berlaku zalim pada dia. Buat tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad. Rimbun senang. Kalau kita tak kenal, kita tahu tak ambil tang mana, kita ambil dengan siapa sebagainya. Walaupun tak kenal dia, kita sedekahkan. Ni aku sedekah ni atas orang yang aku ambil harta dia hari tu ni. Faham tak? Gitu keadaannya. Sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan sekalian, kita sambung. Atta Al-Khurasani berkata, makna yang terkandung dalam ayat tersebut, yakni apabila kamu memberikan sesuatu atau bersedekah kepada orang lain kerana mengharapkan redha Allah,
salli ala Sayyidina Muhammad, maka kamu tidak dibebani atas apa yang dia kerjakan. Inilah makna yang baik. Dengan kata lain, sesungguhnya orang yang bersedekah apabila mengharap redha Allah daripada sedekahnya tersebut, maka sesungguhnya pahalanya telah sampai kepada Allah. Di sisi lain, dia tidak dapat beban kepada siapa sedekah tersebut diberikan, baik kepada orang yang baik atau fajir, baik orang yang berhak mendapatkannya atau yang lainnya, dia tetap akan diberi balasan atau pahala oleh Allah sesuai dengan niat dia. Bila dia bagi, tuan-tuan sekalian, salih Samad, kepada siapa saja yang dia bagi, urusan orang tersebut takkan ada kaitan dengan dia. Itu di antara maksud dia. Kalau dia bagi itu kepada orang, salih ala Sayyidina Muhammad, orang yang ada satu kisah. Ada satu kisah lagi. Dia bagi kepada orang berzina, penzina dia bagi. Ada orang tu dia bagi kepada orang yang salih ala Sayyidina Muhammad, pencuri. Faham Salih Samad kan? Mari kita baca hadis dia. Hadis dia Salih Samad. Dia kata, salih ala Sayyidina Muhammad, firman Allah, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apa saja yang baik yang kamu sedekahkan, infakkan, nescaya kamu akan diberi pahala dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan diinaya, yakni dirugikan. Nah, salih ala Samad. Juga hadis yang terdapat dalam kitab Sahihain. Hadis yang terdapat dalam kitab Sahihain, yakni Al-Bukhari dan Muslim. Salih ala Sayyidina Muhammad. Hadis tersebut diriwayatkan daripada Jalul Abu Zanad, daripada Al-A'rash, daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, ada seorang yang berkata, sungguh aku akan mengeluarkan sedekah malam ni. Itu dengar hadis ni elok, sangat menarik. Ada seorang berkata, salli ala Sayyidina Muhammad, dia kata, sungguh aku akan mengeluarkan sedekah malam ni. Kemudian dia pun keluar dengan membawa sedekahnya dan memberikan kepada seorang penzina. Zina, salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika pagi hari manusia saling membicarakan hal tersebut, dia tu bersedekah kepada orang berzina, dia kata. Lalu orang tersebut berkata, ya Allah, segala puji bagimu atas orang yang berzina. Subhanallah, dia kata. Alhamdulillah atas orang berzina tersebut. Tahu pasal apa? Salih ala Sayyidina. Sebab dia tahu dia bagi itu bukan untuk orang tu, dia bagi itu untuk dia. Tuan-tuan faham tak ni? Tuan-tuan pergi sedekah pada orang miskin. Orang miskin tu tuan-tuan, dia dapat RM100 je. Salih ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita bagi kat dia RM100, keluar tak dia daripada kemiskinan dengan RM100 tu? Tak. Tapi RM100 tu sebenarnya untuk siapa? Untuk kita. Tuan-tuan faham tak ni? Tuan-tuan buat apa pun tuan-tuan sekalian, bukan untuk orang lain, untuk kita. Ni duk nasihat, duk beletak awal pagi ni sampai keperik tegak-tegak tuan-tuan. Cuma hari ni hari raya, raya nak. Hari ni boleh makan. Salih ala Sayyidina. Salih ala Sayyidina. Tuan-tuan, duk beletak pagi-pagi ni bukan beletak untuk orang, untuk saya. Duk nasihat orang ni tuan-tuan, duk ajak orang tu bukan untuk orang. Orang belum tentu akan buat, tapi untuk diri sendiri. 10 kali kita bercakap kepada 10 orang tuan-tuan, perkataan yang sama, orang tu dengar seorang sekali je, tapi diri sendiri dengar 10 kali. Tuan faham tak ni? So apa saya tuan-tuan buat? Tuan-tuan jangan anggap ni aku bagi ni untuk hang ni, aku bagi ni pasal hang ni, aku tolong ni pasal hang. Bukan pasal hang, bukan pasal siapa. Aku bagi ke hang ni pasal aku. Tuan-tuan boleh faham maksud saya tu? Itu yang Allah sebut, salih alaihi wasallam. Lalu dia kata apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas penzina tersebut. Lalu salih alaihi wasallam Muhammad, dia kata, malam ni aku nak sedekah lagi. Kemudian keluar dia buat sedekah, dan malam tu dia bagi kepada orang kaya pula. Esok paginya manusia saling membicarakan, dia bersedekah pula pada orang kaya pula dah. Bagi pada orang kaya pula dah. Laki-laki tersebut kembali berkata, ya Allah, segala puji bagimu atas orang kaya tersebut. Sungguh malam ni aku akan sedekah lagi. Maka dia keluar dengan bawa sedekah dan berikan kepada pencuri pula dah. Dia ni lah suka sungguh lah. Suka cari pasal.
Dia kata apa? Ini ceri pasal, dia kata. Buat betul-betul sudah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bagi pada pencuri pula dah. Pagi harinya manusia pula duk kata kat dia pula dah. Bagi kat pencuri pula dah. Hari itu bagi kat orang kaya, hari itu bagi kat penzina, ni bagi kat pencuri pula dah. Dia telah bagi pada pencuri. Laki-laki tadi berkata, ya Allah, segala puji bagi kamu atas orang yang benzina, orang kaya dan pencuri. Kemudian dia datangi seseorang dan orang tu berkata, sesungguhnya sedekahmu telah diterima oleh Allah. Ni ada seorang yang cerdik sikit. Dia main-main, dia kata, Said Samad, sungguh sedekah kamu telah diterima oleh Allah. Adapun mengenai pelacur, barangkali dia akan menjaga kehormatannya kerana sedekahmu. Malam tu dia tak jadi pelacur, dia tak jadi melacur. Pasal apa? Pasal dia dah dapat dah sedekah. Bukan dia penat sangat kadang-kadang. Dia terpaksa untuk buat. Tuan-tuan sila masuk Islam. Maka dengan ada seorang tu tuan-tuan, panjang cerita kita habis waktu. Kita lepas. Kemudian Saudara Samad, dan semoga orang yang kaya tadi dapat mengambil pelajaran sehingga dia mahu mengeluarkan sebahagian daripada apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Bagi kat orang kaya tu dengan harapan apa? Mana tahu dia termalu sendiri. Aku pun dapat juga, sedangkan aku yang ada duit ni aku tak bagi kat orang. Maka dengan harapan Salih Alaihi Muhammad, dia akan bagi sedekah, dia akan bagi infak daripada kekayaannya. Kemudian tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Ramlah Ismail, Ustaz selalu bagi sedekah dengan senyuman. Mudah-mudahan dapat pahala kan. Nabi kata apa? Jumpalah saudara kamu dengan wajah kamu yang ceria, dengan wajah kamu yang wajah yang tenang. Pasal apa? Pasal tak mau bagi orang gelisah. Dia ustaz ni apa masalah dia hari ni apa ya. Ini tak perhati kat aku apa sebagainya kan. Baik, salih ala Sayyidina Muhammad. Begitu juga dengan pencuri, semoga dia berhenti daripada mencuri dia. Salih ala Sayyidina Muhammad. Baik, saya tutup dengan satu kisah. Ada seorang lelaki tuan-tuan. Salih ala Sayyidina Muhammad. Dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu hari dia meninggal, dia mati. Dan orang di tempat tu tuan-tuan, sepak dia, tendang dia, pukul jenazah dia tu di jalan, di tengah jalan ni. Dia orang tua sangat. Orang kampung kat situ tendang dia, sepak dia, pukul jenazah tu. Macam dihina-hina di tempat tu. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang dan tiba-tiba takdirnya raja lalu. Raja kata, ni pasal apa buat kat jenazah macam ni, tamu tak hormat dekat dia. Dia kata, dia pahabak kat raja, tahu tak dia ni siapa? Dia ni tiap-tiap hari dia pergi cari duit. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa dia buat? Dia malam-malam dia pergi dekat pelacur. Ni orang tua ni. Siang-siang dia pergi dekat salli ala sayyidina Muhammad, dekat ni dia pergi beli arak. Siang-siang dia pergi beli arak, malam-malam dia pergi. Tiap-tiap malam, tiap-tiap hari dia buat kerja tu. Dia pergi cari duit, yang tu dia buat kerja. Kami tahu perangai dia. Akhirnya kami ni dah penghinaan untuk dia. Padan dengan muka dia. Raja kata tak boleh. Walaupun macam mana silap yang dia buat, dia ni adalah orang Islam. Kita kena uruskan jenazah dia betul-betul elok-elok. Maka dia pun buat balik tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Terima kasih Ain, terima kasih siapa nama tadi? Kan Salih Kak Jamaliah, terima kasihlah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kak Rafidah, ahlan wa sahlan. Baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu tuan-tuan buat balik ke rumah, sampai ke rumah dia. Isteri dia tengok laki dia, jenazah suami dalam keadaan teruk macam tu. Dia kata, saya dah kata dah, saya dah pesan dekat dia, wahai raja. Pasal apa ni? Pasal apa? Apa yang jadi dengan dia ni? Saya dah pesan dekat dia, jangan duk buat macam tu, satgi orang akan hina dia. Tapi dia kata, dak, kalau aku mati nanti, raja dan rakyat akan sembahyangkan jenazahku. Raja, dia kata macam mana raja nak sembahyang jenazah dia? Dia kata dak, raja dan rakyat akan sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu akan sembahyangkan jenazah dia. Dia punya confident dia macam tu. Ustaz pula. Raja, confident level suami saya sangat tinggi. Lebih kurang macam itulah. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tuan-tuan, apa yang berlaku? Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Cuba cerita apa kisah sebenarnya. Dia kata sebenarnya suami saya ni subhanallah, tiap-tiap hari dia pergi cari kerja, dia pergi cari duit. Apa dia buat? Malam-malam dia pergi dekat pelacur. Betul. Apa dia buat? Dia pergi bagi duit dekat pelacur-pelacur tu supaya malam tu dia tak melacur. Nah, ni aku bagi duit siap-siap dah. Malam ni hampa tak payah melacur. Dia berjaya menyelamatkan
perempuan tu dia melacurkan diri, subhanallah. Dr. Amiruddin, ahlan wa sahlan, lama tak jumpa doktor. Sihat tuan, alhamdulillah. Dan tiap-tiap hari apa dia buat? Dia pi ke misalnya ala Sayyidina Muhammad ke apa ni tempat arak. Dia pergi beli arak tu. Dia beli arak bukan dia minum. Wahai raja, apa dia buat? Dia pergi pecahkan botol arak tu, dia pergi buang. Dengan harapan tak ada orang boleh beli arak pada hari tersebut. Kalau 10 botol yang dia beli, 10 orang tak dapat minum pada hari tersebut. Lebih kurang macam itulah. Itu tujuan dia. Dan dia buat pada tu setiap hari. Tapi orang melihat dia dengan benda yang tak baik sebab orang tak faham apa dia buat. Lalu beginilah keadaan dia. Dan sungguh macam mana yang dia sebut, dia jenazah yang disembayangkan oleh raja dan seluruh rakyat pada hari tersebut, dan semua orang merasa masya-Allah kami silap menghukum atas apa yang dia buat. Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Muhammad. Nampak? Maka tu kisah dia. Dan insya-Allah tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, saya ucap terima kasih kepada semua